Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, segala puji bagi Allah. Sama-sama kita semua bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dengan kurnia Allah, sekali lagi kita dapat datang untuk solat pada malam ini dan seterusnya, mengisi seketika masa kita, tak lama, kurang daripada sejam, menunggu waktu isyak, sambil-sambil kita dengar beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita petik daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang meninggal dunia pada tahun 676 Hijrah. Dan kita masih lagi dalam bab yang ke-23, iaitulah babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Bab pada menyatakan suruhan melakukan perkara ma'ruf dan mencegah daripada perkara mungkar. Dan telah kita jelaskan dalam kuliah yang lepas tentang maksud amal ma'ruf nahi munkar yang dikehendaki oleh syarak. Dan pada minggu lepas juga telah kita baca dua hadis, antaranya hadis berkaitan dengan perkara-perkara yang harus kita lakukan apabila kita berada di tepi-tepi jalan. Asalnya tak digalakkan berlama-lama berada di jalanan, tepi-tepi jalan, kawasan-kawasan awam. Tetapi jika ada perkara-perkara yang mendesak ataupun ada hajat keperluan, jika tak dapat tidak kena berada di tepi-tepi jalan, tempat-tempat awam, maka kita mesti menjaga hak-hak jalan. Kita mesti menjaga hak-hak jalan. Dan hak kita sebut pada minggu lepas juga, antara hak-hak jalan, pertama sekali Nabi sebut ghadul basari, menjaga ataupun menundukkan pandangan, wa kaful adza, menahan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyakiti orang yang lalu lalang, wa raddus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan menyuruh dengan perkara-perkara ma'ruf dan mencegah perkara-perkara mungkar sepanjang kita berada di tempat tersebut. Ini tulang baliklah poin yang kita sebut dan hurah pada minggu lepas. Hadis terusnya, hadis yang ke-8 dalam bab ini, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamak intafi' bih qala la wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rawahu Muslim. Hadis malam ni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat sebentuk cincin daripada emas dipakai oleh seorang sahabat beliau. Tak disebut siapakah nama sahabat tersebut. Nabi tengok seorang sahabat dia lelaki, fi yadi rajulin, pada tangan seorang lelaki, di jari dia ada sebentuk cincin daripada emas. Ada sebentuk cincin daripada emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus ambil tangan dia tu, Nabi cabut cincin tersebut. Lalu Nabi lepa tohuk. Sebab orang lelaki diharamkan memakai emas. Okeylah, pakai buat cincin ke, buat baju ke, buat apa ke. Buat okeylah apa-apa, buat lain serbai ke, gapalah. Tak dijubah buat collar ke, tak boleh. Orang lelaki. Sebab tu perhiasan untuk wanita. Nak beli sipir tak apa, nak buat aset, lain. Nabi cabut, lalu Nabi terus lepa. Nabi tohuk. Nabi pun royak. Salah seorang daripada kamu sengaja mengambil bara api dan dipakai di tangannya. Ibarat dia ambil bara api dipakai jari dia. Ibarat perumpamaan orang lelaki yang memakai cincin emas. Lalu Nabi pun berlalu pergi. Lepas Nabi pergi, ada orang lain, sahabat lain royak pada lelaki tu, ambillah cincin engkau itu dan ambillah manfaatnya. Gila mengambil semula cincin tu, bukan nak suruh pakai tak. Dia tahu Nabi larangan daripada Nabi, bererti larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ambil nak pakai semua tak, tapi ambil manfaat, sama ada jual ke, siapa-siapa ke, muilah ke bini mu pakai ke gapo, contoh tak. Maknanya ambil manfaat. Buat cara lain hak dibenarkan oleh syarak. Tapi sahabat Nabi, tengok tuan-tuan, ni beza sahabat dengan kita. Sahabat ni tahu Nabi marah, tak boleh. Dia kata la, tidak. Wallahi, kata demi Allah. Dia bersumpah nama Allah. Bersungguh dia, pegang kata-kata dia. Tidak akan aku ambil semula, la akhuzuhu abadan, aku tidak akan mengambilnya lagi selama-lamanya. Aku dah akan ambil semula cincin yang Nabi tohuk tadi selama-lamanya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya cincin tu Nabi telah tohuk. Tarahahu, Nabi telah buang cincin tersebut. Bapa aku ambil semula. Nabi marah aku pakai cincin tu, bapa aku ambil semula. Tengok sahabat Nabi. Bukan dia marah Nabi tak, tapi dia betul-betul akur kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak ada sebut ambil cincin lepas, Nabi kata mula cincin tu pergi ke orang lain ke bini mu, ke menjual, tak ada. Nabi tak sebut gitu. Jadi dia akur betul-betul arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa banyak persoal. Cuba kita hari ni tau. Kalau kita hari ni orang kata tak boleh tu. Dia mau tahu mana kawai pakai goni bertahun-tahun tu. Kawai caya kau ni berpuluh-puluh tahun, kau yang muda lagi. Caya, ada orang nunggu rumah kawai. Ada orang tolong jaga rumah kawai. Dia mau tak nampak, kawai nampak. Dia mau tahu mana. Ni bagai nyaya, bagai berat lah kau. Bagai berat lah kau. Ni masalah. Bezanya iman sahabat dengan iman kita pada zaman ni. Sahabat Nabi tegur sikit ya. Nabi royak gitu tu dia dengar, tak persoal. Tak tanya balik. Wahai Rasulullah, katanya boleh tak hamba nak ambil semula cincin ni, hamba nak jual ke, nak agak apa. Cincin mah kan, mahal jugalah mah ni. Hari ni cincin mah udah-udah pun 500 ya ada bosu. Ada ke tak? Mahal juga cincin mah ini. Kalau mah hak lagi hak padat tu lagilah. Bukan sembarangan harga emas. Dan dia memang benar bernilai daripada dulu sampai sekarang. Itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tutup hak belah semaya tu tak? Jadi tutuplah semaya. Baik.
Antara pengajaran hadis ini, pertama sekali, haram bagi kaum lelaki memakai cincin emas, kerana emas itu adalah perhiasan bagi wanita, sebagaimana haramnya lelaki memakai pakaian daripada sutera original, kain sutera. Janganlah campurkan diri kita ke dalam api neraka dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarang oleh Rasulnya. Jadi orang yang pakai cincin emas ni, bak dia ambil letak api standby, bak dia nyalakan api di tangan dia. Wajib menghapuskan kemungkaran dengan tangan, iaitu dengan kuasa, bagi orang yang berkuasa melakukannya. Nabi SAW telah tunjukkan dalam hadis ni, Nabi segera cegah kemungkaran. Nabi kadang-kadang Nabi cegah dengan cara Nabi sampaikan dengan lisan, Nabi larang. Tapi dalam hadis ni bukan setakat Nabi royak, Nabi ambil dulu. Nabi ambil cincin tu, Nabi pegang tangan sahabat dia, Nabi buang, Nabi tohuk. Nabi tohuk, barulah Nabi royak. Pakai cincin emas bagi lelaki ni, barat letak, ambil bara api letak di tangan. Jadi cara Nabi cegah kemungkaran ni, tuan-tuan, dia banyak kaedah. Ini perlu kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itulah perlu kita dengar semua, nak belajar hadis-hadis Nabi. Dengar saja kau belajar. Hadis-hadis Nabi ni banyak, dan ulama telah letakkan dalam pelbagai-bagai bab. Jadi kita akidah dia perlu ada hadis Nabi, kita fiqh perlu ada hadis Nabi, kita akhlak, kita tazkiyatun nafs, ataupun setengah orang sebut tasawuf, perlu berpandukan juga kepada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itulah sumber rujukan agama yang kedua selepas Al-Quran. Jadi jelas jadi jelas. Jelas pada kita, orang lelaki diharamkan memakai cincin daripada emas. Perak sebaliknya lah. Cincin perak sebaliknya, pakai sangat, pakailah cincin perak. Dan jangan kita pakai cincin yang dicampur dengan emas. Okeylah, orang ambil kata suasa ke apa, ada juga unsur-unsur emas, walaupun sedikit. Jangan, walaupun sedikit. Walaupun kata ada khilaf, kalau campur benda bahan lain lebih banyak pada emas, hak terbaik kita jangan pakai walaupun sedikit. Keluar daripada khilaf itulah yang terbaik. Ambil larangan hak asal. Lelaki dilarang memakai pakaian, sebarang pakaian daripada emas. Pakaian termasuk cincin lah, bukan kata baju je pakaian, cincin orang pakai kan, cincin emas ke apa emas. Dan juga hadis ni menunjukkan kepada kita bahawasanya kadang-kadang perlu menggunakan kekerasan pada mencegah kemungkaran jika perlu. Jika perlu. Kerana kata sini Nabi SAW bukan setakat kata emas ni haram, jangan mu pakai, ataupun Nabi suruh sahabat dia buang. Tapi sini Nabi hak cabut dengan binafsihi wa tarahahu. Nabi cabut dengan tangan dia, Nabi lepas tahu. Maknanya pada ketika tu Nabi rasa cara sesuai paling terbaik nak ajar sahabat dia, kena ambil dengan tangan Nabi sendiri, Nabi lepas. Kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan mungkar Nabi tercekuk, Nabi cegah dengan Nabi sebut larang, jangan buat gini, jangan buat gitu, kena hindari. Tapi hak ni tak. Jadi sebab itulah tuan-tuan, amal ma'ruf nahi mungkar ni bukan kata boleh sebut hikmah, kena berhikmah, berdakwah cara hikmah, nak cegah kemungkaran cara hikmah, bukan kata kena guna cara lembut semua. Kadang-kadang perlu kekerasan. Tapi Nabi
Tuan-tuan, walaupun Nabi nampak bertegas, Nabi ambil tangan sahabat Nabi, cabut cincin, Nabi teruk, tapi Nabi tak gunakan sebarang perkataan kesat di sini. Nabi ambil, Nabi teruk, Nabi kata tak boleh, dia letak bara api, Nabi pun pergi. Orang kata Nabi ngepek panjang lagi tak. Nabi kata kau gapo, tak ada sumpah seranah, tak ada hina apa-apa. Cukup Nabi baik gitu je lah. Tapi sahabat ni tak tahu lagi. Gitu sahaja buatan Nabi. Jadi kita pun, sekalipun kita bertegas, tak boleh kita guna perkataan-perkataan yang kesat. Kali ni kalau ada nak marah gak, kita kira dah tubik belakang dah. Tubik belakang. Perkataan-perkataan hina. Dia marah ni sahah. Hina ni nombor 2 pula. Marah tu kalau kita boleh kawal, kita guna perkataan-perkataan yang baik. Nak tinggi suara tu mungkinlah orang marah, tetapi jangan sekali guna perkataan yang kesat. Yang boleh kita kata menampak sangat nak menghina orang. Gelar dengan perkataan binatang kau gapo dak, tubik belakang lah. Kalau kampung kita ni kat babi, bengong, beruk. No, naten ni tu kita hal lagi, tubik lagi rasa-rasa lagi lah. Jangan. Kalau kita nak marah sekalipun tu buat salah, berat besar, tapi cukup kita ikut cara Nabi SAW bertindak tanpa menghina, tanpa menggunakan perkataan-perkataan kesat, sumpah serangan dan sebagainya. Jadi itu hadis pertama pada malam ni. Dan juga hadis ni juga sebagai kesimpulan dia menunjukkan kepada kita betapa sahabat-sahabat Nabi SAW sangat patuh kepada arahan Rasulullah. Sahabat Nabi sangat-sangat patuh. Nabi kata jangan pakai, Nabi tahu jangan buat, dia tak banyak kecek, tak pesok ada. Tu beza sahabat. Sebab tu sahabat ni radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepadanya. Sebab tu tuan-tuan, sahabat Nabi ni dulu bila ayat Quran turun, hadis-hadis Nabi sebut tentang ayat-ayat mutasyabihat yang hari ni jadi kesamaran bagi orang kemudian, jadi orang rasa pelik. Sahabat Nabi tak ada benda pelik. Mereka dengar ni, mereka beriman cukup. Mereka pegang laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan juga ayat lain sama lah. Yang mereka yakin dan percaya tidak ada yang serupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat kata guru saya dulu masa kita dengar masa mengaji di Kelantan dulu. Kata guru saya Dr. Johari bin Mat. Dr. Johari bin Mat ni beliau ni naik ketua Dewan Ulama Pusat lah. Dia sebut dalam ayat tu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat ni biasa letak dalam kitab-kitab akidah. Lepas laisa kamitslihi syai', Allah sebut wa huwas sami' al-basir. Allah ni maha mendengar, as-sami' al-basir, maha melihat. Kalau kita tengok maha mendengar ni, makhluk mendengar tak? Dengar. Makhluk melihat tak? Melihat. Tapi adakah sama melihat makhluk dengan melihat Allah Ta'ala? Adakah sama mendengar makhluk dengan mendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Itu persoalan yang pernah dilemparkan oleh guru kami masa dalam satu kuliah dia. Apa orang tak persoal pun? Tak ada pun orang rasa pelik. Ada orang rasa pelik tak bila sebut Allah Maha mendengar? Ya, rasa pelik tak? Tak pelik. Sama lah juga hak lain pun. Apa yang kita nak peliknya bila sebut Allah Ta'ala dalam hadis, Nabi sebut Allah Ta'ala turun ke langit dunia, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap 1/3 malam terakhir. Masuk hadis tu. Apa yang kita nak peliknya? Bukan kata macam turun macam kita makhluk yang terjun atap rumah. Tak. Apa yang kita nak memikir gitunya? Sebagaimana kita yakin dan percaya wa huwas sami'ul basir, Allah mendengar dan melihat, tak sama dengan makhluk. Samalah juga perkara-perkara lain. Mudah tu kan? Barulah tak timbul kita tahu benda-benda keraguan ataupun kita rasa pelik dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kita cukup kita beriman sahaja dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi dan sebagaimana difahami oleh sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik, hadis seterusnya An Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri anna A'iz bin Amr
radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarra ar-ri'a al-hutamah fa iyyaka an takuna minhum faqala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala wa hal kanat lahum nukhalatun innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim rawahu Muslim wa rawahu Ahmad fi musnadih. Daripada Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menceritakan, ni daripada hadis kita panggil hadis mauquf, kisah sahabat, ataupun hadis mursal, maknanya perkataan hadis mauquf, benda yang diucapkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat Nabi yang diceritakan semula oleh tabi'in. Kata Al-Hasan Al-Basri, dia kata suatu hari seorang sahabat Nabi nama dia A'idh bin Amrin. A'idh ni suatu hari dia telah masuk bertemu seorang pembesar pada waktu tersebut. Berlalu lama zaman Nabi, Abu Bakar, Khulafa Ar-Rasyidin lama dah berlalu. Siapa zaman tersebut, A'idh ni masih hidup, dia telah masuk dalam majlis Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ni tersilapnya salah seorang gubernur yang dilantik oleh khalifah pada waktu tersebut. Lalu dia masuk, dia nasihat Ziyad, dia nasihat Ubaidillah. Kenapa dia nasihat? Ai bunayya, dia kata, wahai anakku. Sebab dia orang tua dah, dia sahabat, dia tua dah. Jadi tabi'in ni anak-anak murid sahabat. Gubernur waktu tu pun tak dan hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi A'idh antara sahabat masih hidup pada waktu tersebut, dia pesan pada gubernur. Gubernur ni kalau hari ni mudah macam menteri besar lah. Dia di bawah khalifah, menjaga wilayah. Ada gubernur Mesir, gubernur Iraq, ni duduk di Basrah, Kufah, duduk di Bahrain dan sebagainya. Kalau kita hari ni macam menteri besar lah, di bawah Perdana Menteri, di bawah Sultan. Gitulah lebih kurang gubernur. Dia nasihat ke mana? A'idh bin Amr nasihat orang besar ni. Dia kata, ai bunayya, wahai anakku. Bila guna ya bunayya ni, kalau orang Arab, maknanya perkataan yang lembut. Maknanya dia panggil molek lah. Walaupun dia tak guna gelangan datuk ke apa, dia guna panggilan yang baik. Cara nak nasihat pemimpin. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dulu. Dia sebut hadis Nabi. Tadi kisah dia kita panggil hadis mauquf, kataan sahabat. Ni dia nak sebut hadis Nabi. Okey, ni hadis Nabi. Lalu dia kata, Nabi pernah sebut sejahat-jahat pemimpin. Sejahat-jahat pemimpin ialah orang yang kerah. Dia kata, sejahat-jahat pemimpin ialah pemimpin yang kerah. Maknanya bersikap kerah terhadap rakyat dia. Maka dia kata, fa iyyaka, maka berjaga-jagalah engkau supaya jangan termasuk dalam golongan mereka. Itu je nasihat dia. Sebab Ubaidillah bin Ziyad ni antara gubernur masa tu memang kerah. Cara dia rakyat dia, backing lah, mengguna cara kekerasan, cara hukuman dan sebagainya. Lalu jawab Ziyad, bila dengar sahabat Nabi ni nasihat dia, dia pun dengar. Dia pun kata, ijlis, dia kata, sila duduk. Duduklah, dia kata. Sesungguhnya engkau adalah antara debu-debu daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila
Ubaidillah bin Ziyad riwayat gitu kepada Aiz. Aiz pun menjawab semula, adakah terdapat di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang diumpamakan sebagai debu? Sesungguhnya orang-orang yang demikian terdapat sesudah zaman mereka dan pada kalangan golongan yang lain daripada mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Ubaidillah ni nampak cara dia jawab pun tak kasar manalah. Cumanya dia jawab gitu ya. Dia jawab gitu. Baik. Nak tengok lagi hadis ni, kita tengok pengajaran dia. Antara kewajipan pemimpin ialah berlaku adil dan mempunyai sifat peri kemanusiaan terhadap rakyatnya. Pemimpin ni kena ada sikap peri kemanusiaan walaupun terhadap orang yang bersalah. Sebab tu saya pernah sebut kat sini dulu rasanya, tak sepatutnya orang yang curi tu kena katak sampai mati. Sebab curi ni paling siapa hukuman pun dia cuma kerak tangan. Cuma lepas cukup dia punya koda dia, syarat-syarat dia, hak kena kerak tangan. Ada perbincangan kita fiqh. Antaranya siap disebutkan, nak siapa tahap kerak tangan itu nilai barang mesti rubuk dinar, suku dinar. Banyak ratus juga tu. Tak siap dalam ikut harga emas masa lah, rubuk dinar. Banyak juga tu suku dinar tu. Barang ratus-ratus, mungkin 500 lebih. Barang tu nak kena kerak tangan. Boiler maknanya hilang selipar, hilang gapo. Tak. Hilang telefon mungkin dah sampai 500 telefon murah. Lepas tu pula nak kena kerak tangan tu, barang tu bukanlah barang yang tertinggal. Dia tinggal cicing apa, cicing mahal lah dia atas kolor. Tinggal jam Rolex, Seiko 5 ke apa jam mahal tak? Jam Rolex lah mahalnya, ribu-ribu dekat kolor. Cari mula tak ada. Hak gitu kalau kena igak orang curi, tak kena kerak tangan. Sebab tu kecuaian kita. Tinggal kunci motor di motor. Ni pasal ramah ni. Tak, di kereta tak kunci. Tak. Jadi tak semudah tu tuan-tuan nak kena kerak tangan. Ustaz Zaman ngajar fiqh sini tak? Siapa ada lagi? Tak zaman ngajar bab apa tu ni? Taharah Abi Lama tak? Ya, kita jumpa Kitabul Jinayah. Dan Kitabul Jinayah jumpa lah bab-bab tu. Perbincangan dia. Tak semudah tu nak kerak tangan. Ni apatah lagi sedar-sedar mari kita katok siapa mampu tu kawan itu tak? Kado senang tempat lu di Kelantan dulu. Orang curi getah pok getah. Tak. Kampung saya panggil tahi getah. Curi tahi getah. Dia sakit hati dengan dia tunggu dah. Dia lock lu kalau tak ambil dia tunggu siap-siap. Dia ilah umur ni. Masa tu getah tengah mahal. 10 tahun lepas getah tengah mahal. Ingat masa tu 5 riyal. 6 riyal 7 riyal siapa tak? Mahal masa tu. Ilah pula. Kau mahal kau cepat ilah. Oh dah dia kata mati. Tak lagi hospital mati. Saya pernah tengok lah ada video kawan saya tunjuk dia rasanya kawasan belah-belah ni juga. Tak tahu salah gapo dia likung 2 orang. Orang muda nak likung. Orang kampung makan likung di pagi. Tak tahu nak lari mana, nak kejar nak ngambak, dia terjun ke pagi. Yang tu tunggu kat pagi. Tunggu dengan batai gan ni, pasal lengan, pasal betih. Batai kayu. Ya gitu pun payah lebok. Dia katok kawan tu siapa kau tak sedar terberok tu. Terberok tu kawan tu. Dalam video tersebut. Allah, kita tengok ya Allah, gitu semua kita. Tu jahil dua-dua lah tu. Hak cuy tu tentu dah jahil. Hak jom buat tu jahil jugalah. Ikut sangat kemarahan tu. Sebab kalau ikut undang-undang Islam pun kena cara hak lain pula suku pula tu. Menyebabkan kematian, kecederaan hak berat-berat tu. Jadi kena berpada-padalah, kita beringatlah. Kena beringat. Di Pok Suyin tengok molek lah tak. Tahu ada kampung ni. Ni TV baru kan ada. Mungkin ada nak curi kita pakai igak kan. Ada hak backing soal 2 kan yang ambil tuku kat kepala jangan tak. Janganlah. Pada TV ni mahal. Sekali dengan alat dia tu. Baik. Jadi tu cara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya pemimpin ni dia kena berperi kemanusiaan terhadap rakyat dia.
Biasa pemimpin hak jenis pandang mayangi rakyat ni teh lama lah. Orang saya. Di sudut dunia pun mungkin dia ni dari sudut hukum Islam dia tak buat, tapi dari segi kebajikan dia jaga. Orang saya payah nak kalah. Kalau sistem demokrasi lah, payah nak kalah hari ni kan. Pemimpin hak jaga perut rakyat ni dia payah kalah sikit. Tetapi walau bagaimana sekalipun dalam agama kita, sekalipun nak jaga hati rakyat, tapi hukum Allah Ta'ala kena letak di depan. Akan lahir di kalangan umat manusia orang yang mengajak kepada kebenaran, tetapi ada yang menghalangnya. Kewajipan ulama menerangkan kebenaran, bukan menyembunyikannya. Jadi sahabat Nabi A'idh bin Amrin radhiyallahu anhu telah melaksanakan tugas dia masuk jumpa Gabeno Ubaidillah ni, orang besar waktu tu. Gabeno bawah khalifah. Dia tu royak sejahat-jahat pemimpin ialah hak sangat kerah terhadap rakyat dia. Jadi asal ri'a ni pengembala kambing. Jadi pemimpin ni ibarat orang yang mengembala. Rakyat ni ibarat yang kena gembala, yang dikawal oleh pengembala. Jadi pengembala kambing kena berlaku jangan terlalu keras dengan kambing-kambing dia. Kalau mengasah terlajak, takut kambing ni terlepah, lari dan sebagainya. Para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Tengok sahabat-sahabat Nabi, mereka berani. Mereka cukup-cukup berani. Bahkan ada kisah lain juga, ada seorang sahabat, saya lupa nama dia, pernah berlaku masa tu Gabeno ke khalifah masa tu mari idea nak, saya lupa dah, solat raya ke solat Jumaat, saya lupa dah kisah ni, lama dah tak terbaca kisah ni. Dia tak silapnya solat Jumaat rasanya ke solat raya. Kalau mai raya kita baca, kita semai raya dulu, khutbah dulu. Kalau Jumaat kita khutbah dulu baru kita semaya. Dia cuba nak apa? Rasanya semaya raya kot. Dia cuba nak khutbah dulu baru nak semaya. Semaya raya. Dia nak khutbah dulu baru nak semaya. Orang yang tak berani membangkang senyap je. Tadi nak naik mimbar tu, mari sahabat Nabi pegang dia. Jangan dia tak ui. Berani pegang. Tak kira mu khalifah kau, mu mufti besar kau, tak kira. Dia pegang. Sebab ni bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Iaitu sahabat-sahabat Nabi, mereka ni mencegah kemungkaran. Kalau mereka taat kepada pemimpin dan perkara-perkara ma'ruf sahaja, dia tak memberontak mudah-mudah. Tetapi bila buat salah, mereka segera menegur. Jadi Ubaidillah bin Ziyad ni, tak silap saya tengok buku kitab sejarah, antara Gabeno hak kontroversi zaman dia. Banyak orang yang terbunuh semasa pemerintahan dia. Dia bukan khalifah, tapi salah seorang Gabeno, orang besar pada waktu tersebut. A'idh bin Amrin, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak gentar atau takut menjawab dan menolak anggapan Ubaidillah bin Ziyad bahawa dia adalah seorang yang tidak dihargai di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata nasihatnya tidak wajib dipatuhi dan tidak diambil kira. Walaupun Ubaidillah ni pandang remeh pada sahabat Nabi, cuma dia kata muni debu-debu sahabat je. Kalau kita bahasa kita agak, bukan sahabat Nabi yang besar, bukan orang sahur, tak. Kita pun tak je dengar nama A'idh tau. A'idh bin Amrin. Kalau orang lain tu mungkin biasa dengar. Ni antara sahabat mungkin tak banyak hadis di riwayat. Dan nama dia bukan orang yang ada pekan jawatan besar. Jadi Ubaidillah bin Ziyad kata muni ibarat debu-debu sahabat je. Tapi kita kena faham tuan-tuan, walaupun dia gelar ibarat debu-debu sahabat, tak akan sama sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam walaupun sejam dengan Nabi dengan kita semua. Tak akan sama. Tak akan sama sahabat-sahabat Nabi, walaupun sahabat Nabi itu cepat beriman dengan Nabi sejam, sekarang mati. Tak akan sama. Siapa-siapa sempat beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tergolong di kalangan sahabat radhiyallahu anhum radu'an. Tak akan sama. Tak sebandinglah dengan siapa-siapa ulama besar mana sekalipun, takkan sama dengan sekecil-kecil sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Baik. Hadis terusnya an Huzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi
la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, dia kata, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku berada dalam tangannya. Maksudnya dia bersumpah, walladhi nafsi biyadihi, demi yang diriku berada dalam tangannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kamu semua benar-benar menyuruh berbuat kebaikan. Ada nun taukid sini. La ta'murunna, nun taukid situ menguatkan ayat. Hendaklah kamu benar-benar melaksanakan amal ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaklah kamu benar-benar mencegah kemungkaran ataupun kejahatan. Kalau tidak ditakuti, Allah Ta'ala akan menurunkan seksa kepada kamu semua. Kemudian kamu memohon kepadanya, kamu berdoa, maka pada ketika itu Allah tidak akan memperkenankan segala doa kamu. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, dan Al-Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan, dan juga dihukumkan oleh ulama lain sebagai hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi hadis ni boleh berhujah, hadis yang hasan. Ada kata sebut hasan li ghairi, hasan dia dhaif, tapi ada hadis lain yang menguatkan hadis ni, jadi naik taraf hasan li ghairi. Baik, beberapa pengajaran hadis ni. Pertama sekali, hendaklah seseorang itu bertaubat sebelum mati, dan banyakkanlah amal kebaikan untuk bekalan hidup di akhirat. Kecuaian dalam amal ma'ruf nahi mungkar menyebabkan doa tidak diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita takut, tuan-tuan. Bila orang-orang Islam cuai dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, bukan setakat Allah Taala turunkan bala, tetapi lepas turun bala, doa-doa tidak lagi dimakbulkan. Hal ni kita bimbang. Kalau doa-doa lambat pun terperhati dalam kehidupan, ada juga yang Allah Ta'ala perkenankan. Mungkin ada di kalangan manusia yang beriman pada hari ini orang-orang yang soleh, yang masih lagi diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun disegerakan mustajab, disegerakan permintaan mereka. Tetapi bila sampai tahap Allah Ta'ala turunkan bala, ada waktu-waktu tertentu Allah Ta'ala tidak akan memperkenankan lagi doa-doa orang-orang beriman. Bila apa? Bila mereka mengabaikan amal ma'ruf dan nahi mungkar di kalangan mereka. Hanya kita takut, tuan-tuan. Sebab tu kita sebut sama daripada minggu lepas lagi dalam bab ni, kita baca 2 minggu dalam bab ni, amal ma'ruf dan nahi mungkar sangat-sangat penting. Sahabat-sahabat Nabi, antara ciri yang menyebabkan mereka diiktiraf sebagai kuntum khaira ummah, kamu ni, puak-puakmu ni adalah, puak-puakmu ni khaira ummah, sebaik-baik umat manusia yang pernah dikeluarkan, ataupun sebaik-baik umat manusia yang pernah ada atas bumi ni. Sehingga sahabat-sahabat Nabi ni digambarkan lebih baik daripada orang-orang sebelum mereka. Sebab apa? Antaranya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Kamu menyuruh kepada perkara ma'ruf, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Maknanya bukan setakat iman, mereka mengajak orang, menyeru manusia kepada Allah, mengajak kepada kalimah tauhid, dan mengajak maknanya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tengok sahabat-sahabat Nabi.
dan mereka mencegah kemungkaran yang berlaku di kalangan mereka. Sebab tu orang yang berkuasa, pihak kerajaan, kena melaksanakan undang-undang jenayah yang berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat curi lah, banyak lah. Apa-apa lagi permasalahan yang terdapat nas yang jelas, kena laksanakan. Hukum hudud, qisas. Lepas tu pergi pada ta'zir. Kita boleh kena lompat ta'zir lalu kan. Dia masalah hari ni kita hak terlaksana zaman kita ni lebih kepada ta'zir sahaja. Lebih kepada ta'zir sahaja. Adapun hudud dan qisas hampir-hampir tak ada lagi di negara kita. Hampir-hampir tak ada. Arak pun, hukuman minum arak pun tak sampai, sebab tak sampai 40 kali dah. Tak sampai 40 kali. Jadi banyak lagi kelompangan kelemahan umat Islam yang menyebabkan jenayah di kalangan mereka payah untuk dicegah. Payah untuk dicegah. Sebab orang tak ada takut dalam diri mereka. Tak ada takut dalam diri mereka. Hendaklah ada di tiap-tiap tempat golongan yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan. Sebaliknya Allah akan menurunkan malapetaka sekiranya manusia redha dengan kemungkaran tersebut. Yang kita sebutlah tadi, aw la yushikanallahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu. Allah Taala akan menurunkan bala bencana hukuman disebabkan kamu tidak serius ataupun kamu tidak lagi melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar dalam kalangan kamu. Dan kemudian balasannya juga Allah Taala akan tidak lagi menerima. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum, kemudian kamu berdoa kepadanya maka dia tidak menerima permohonan kamu. Dia tidak memustajabkan doa-doa kamu. Itu tuan-tuan sama dah juga dalam kehidupan kita checklist, kita muhasabah. Kenapa doa kita tidak mustajab? Sini juga satu muhasabah buat kita semua. Jadi antara cara untuk supaya Allah Ta'ala memakbulkan doa kita, memustajabkan doa kita juga ialah dengan cara kita kembali menggiatkan usaha amal ma'ruf dan nahi mungkar di kalangan masyarakat kita. Jadi kena mulakan daripada sekecil-kecil komuniti dalam keluarga, sama-sama kita, di kalangan jiran, tetangga. Kita laksanakan. Paling kurang kita berpesan. Kita berpesan di kalangan kita dengan perkara-perkara kebaikan. Nampak ada benda salah, jelas-jelas haram, bercanggah dengan syariat Allah, kita tegur, kita sampaikan, tak boleh, Tuhan larang, haram tu jangan buat, tak baik, dosa. Paling kami ada juga bunyi, jangan buat, tahu je tak. Tu masalah yang menyebabkan mudahnya kita mendapat bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ni pun tak habis lagi wabak ni sebenarnya. Tak habis lagi wabak ni yang berasa sedap duduk. Ada setengah-setengah negara tu bila dia longgarkan dia punya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, jadi naik balik jangkitan hak positif COVID di kalangan rakyat mereka. Lepas tu terpaksa tutup balik, terpaksa ketat balik, ketat semula, lockdown balik. Jadi kita jangan rasa sedap duduk. Kita pertama sekali dari sudut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena banyak bermuhasabah, banyak bertaubat. Di samping kita lakukan langkah-langkah pencegahan lah. Langkah-langkah pencegahan. Isyak lagi sikit, 3 minit lagi. Okay, hadis pendek-pendek je malam ni. Hadis seterusnya, Al-Hadi Ashar, hadis ke-11 dalam bab ni. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasan. Okey, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sebaik-baik ataupun seafdal-afdal jihad
seafdal jihad ialah bercakap benar di sisi sultan, pemerintah yang zalim. Seafdal jihad ialah bercakap benar di sisi pemerintah yang zalim ataupun yang melampau, yang jahat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, dan katanya hadisnya hadis hasan. Tapi sebahagian ulama hadis mendhaifkan hadis ni. Sebagian ulama hadis mendhaifkan hadis ni. Tapi tak apa, saya cari balik. Minggu depan kita tengok macam mana dia punya sanad dia. Tapi dari sudut maksud dia, antara memang diiktiraf juga antara jihad yang afdal ialah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Nampak macam mudah tak? Cakap benar di hadapan pemerintah. Masa jadi pembangkang mungkin mudah sih. Jadi pembangkang mudah. Macam mana kalau kita dilantik orang besar juga, jadi menteri agama ke, bukan tugasan yang mudah sebenarnya. Bukan calon-calon orang lah jadi menteri agama. Tak latih menteri agama lah, apa-apalah. Kita dilantik, kita latih pegawai agama. Lepas tu nak sapa guana ke orang atas. Kalau ada benda-benda nak sapa, payah. Bukan mudah nak kecek depan orang besar. Kita nak kecek dengan bos kita di jabat pun tadi kecek lebih kurang dah kan. Ni nak kecek dengan menteri, nak kecek dengan raja, sultan, bukan mudah. Bukan mudah. Nak tegur, kau pegang apa lah, pegawai agama istana, pegawai agama di mana-mana sektor kerajaan. Tugasan dia berat. Nak bercakap benar di hadapan pemerintah bukan benda yang mudah. Bukan benda. Sebab tu antara seafdal jihad ialah bercakap benar di hadapan pemerintah yang apatah lagi disebut sini sultan jair, pemerintah yang jahat. Kalau sultan jenis baik, kalau kita rakyat gapo-gapo, pemerintah baik, gapo-gapo kita rakyat, kita sedengar, kita tahu gitu ya. Kita marah pun atau paling kurang marah kalau orang nak jahat. Kecek lebih kurang buat demo lah. Buang kena pecah ataupun kena J. Kena gapo-gapo. Zaman dulu kena bunuh. Kalau zaman pemerintah dulu, bunuh ni biasa je. Kecek lebih kurang sikit kan, kena igat. Dia setengah-setengah negara Arab tuan-tuan. Tepat kita ni baik lagi orang kita ni. Di setengah negara Arab, salah kecek sikit gak, esok tak ada. Tak ada. Dulu orang cerita di Syria. Sebab apa? Ulama itu tak berani setobak politik. Bukan tak berani mana, tapi kesan ni kalau kena igat, tak ada orang nak mengajar mampu masjid. Jadi ambil pendekatan kecek dah kita je. Tak segi luar, tak segi lain-lain. Terus langsung. Kecek betul gitu je. Dan mungkin ada setengah-setengah bab payah nak baca. Ni bab amar ma'ruf nahi munkar ni bab panah ni. Kalau kita kait-kait sikit dia akan kait belakang. Daripada sepikat-pikat bawah sampailah pikat atas. Jadi ulama dia dulu sebelum bergolak ini lah, tak berani nak kecek lebih kurang. Tak berani nak kecek lebih kurang. Dia ceritakan orang pernah belajar di Iraq. Di Iraq zaman Saddam Hussein, orang tak berani nak sebut nama Saddam ni tengah-tengah orang ramai. Takut apa? Takut SB dia dengar, takut salah faham, jadi gol lain. Dia akan sebut benda lain. Dia akan gunakan perkataan lain nak sebutkan Saddam Hussein. Walaupun nak nyamai-nyamai biasa kedai kopi. Orang tak berani sebut. Kalau kita mana ada tak berani sebut nama pemerintah tau. Nak sebut nama Tan Sri Muhyiddin ke. Dulu Tun Mahathir, nak sebut nama siapa lagi? Tok Sri Najib, biasa je kita. Tak ada masalah, tak kena igat ke apa pun. Tak jadi isu. Tapi di negara-negara mereka tak boleh. Jadi isu. Jadi bahkan ada setengah-setengah tempat tu anak murid dia hok rapat dengan tok guru, dia tahu tok guru jadi mana. Malam tadi jumpa lagi, lepas tu bulan subuh tak ada. Wah, mana tok guru dak mari mai pagi tak ada. Rupa kena igat dah. Polis tak royak ke masjid. Tak email kena igat ataupun tok guru tak ada. Dah tok guru demo kena igat, tak royak. Senyap tahu-tahu beraja. Mungkin kalau hak tahu dia keluarga, mungkin keluarga dia pun dapat warning, jangan menjawab siapa-siapa. Siapalah bila geger tu barulah tahu masuk berita punya kena igat dah. Kau ini seminggu 2 dah dalam penjara. Jadi sebab tu tuan-tuan, nak berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim ni bukanlah mudah. Cuma hadis ni sebagai ulama kata dhaif, tetapi kandungan dia betul lah. Cumanya tak boleh lawan. Seafdal jihad memang kita ni jihad ma'rakah. Hak
perang melawan musuh Islam tu itulah hak jihad yang paling afdal. Hak ni mungkin perikat-perikat lepas tu di masa aman, di masa bermuamalah biasa, orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, dia kena berani menyampaikan kebenaran kepada pemerintah. Tu tugasan mereka. Sebab tu pemimpin peringkat pertengahan ni kena sapa, gapo-gapo kena sapa ke YB gapo-gapo kena sapa kepada ESCO, kepada menteri besar kena sapa. Mereka kena sapa lah apa-apa kemungkaran. Sebab tu saya sebut lah, saya secara peribadi tak setujulah ada panggung wayang di negeri kita. Saya peribadi lah, tapi kita sapa lah, ni ada rakaman ni. Tak setuju. Banyak keburukan daripada kebaikan. Kalau kata buang tengok cerita dalam TV kita macam-macam tu tuan-tuan. Dalam Astro tu macam-macam tu benda-benda punah. Tak cukup lagi ke? Panggung wayang pula. Walaupun orang kata kajian dulu buka, kita teruskan apa benda buah kita berlaku. Kalau hak dulu kita boleh tutup. Ingat tak tahun 99 dulu? Posisi ingat tak tahun 99 tu? Asal ada panggung wayang tak? Lepas tu tutup kan? Saya ingat saya pun masa tu baru sekolah, baru nak masuk sekolah menengah. 99 2004 saya sekolah rendah naik menengah masa tu. Jadi gitulah timantara masing-masing. Cumanya kalau orang baru boleh sampaikan mungkin supaya didengar oleh orang atas. Kelantan dengan tak jadi. Sebab syarat dia ketat sangat tak jadi. Muja baru alhamdulillah. Nampak tak longgar dah tu. Lepas tak guru tak ada ni banyak benda longgar dah juga. Tapi gitulah tuan-tuan. Mudah-mudahan sebab apa dia banyak kemungkaran hak lain lah. Panggung wayang ni banyak benda-benda lain boleh berlaku. Tak okey lah wajib agama nak tunggu 24 jam. Dia tu penguasa tak ada orang yang tunggu 24 jam. Siap malih tak. Jadi setakat dulu untuk malam ni. Jadi hadis ni saya akan cek balik sanad dia sebab ada perselisihan. Sini disebut isnaduhu dhaif. Ada ulama yang mendhaifkan hadis ni. Tapi maksud dia betul, memang orang yang ada kemampuan kena bercakap benar di hadapan pemerintah yang zalim. Waktu jelas. Makna dia tak salah dengan hadis-hadis sahih yang lain. Konsep asal amar ma'ruf dan nahi munkar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.